Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Ustazah dan rakan-rakan sekalian. Jadi, pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Ideologi Modernism. Antara kandungan pembentangan pada hari ini adalah pendahuluan, objektif, modernisme dan kemunculan dalam dunia barat dan Islam, kesan kemunculan ideologi modernisme terhadap agama Islam di Malaysia, kelemahan ideologi modernisme, wujudnya perbezaan ideologi modernisme barat dan Islam, mengenal pasti dan mengaitkan ideologi dengan isu terkini seperti modernisme dalam membentuk kemajuan dari segi sains dan teknologi, dan akhir sekali kesimpulan. Semua kandungan ini akan diperjelaskan satu demi persatu pada pembentangan hari ini. Dalam era globalisasi ini, terma moden tidak lagi asing dalam hidup kita. Sebagai contoh, dengan memperhatikan sekeliling, dapat kita lihat dunia sekarang telah dipenuhi dengan teknologi-teknologi moden dari segi kesihatan ke kehidupan harian. Bukan itu sahaja, malah pemikiran dan gaya hidup juga telah berubah disebabkan kemajuan modernisme ini. Tetapi, apakah maksud modernisme? Modernisme di sini merujuk kepada sebuah gerakan kebudayaan dalam seni, seni bina, muzik, kesastraan dan seni gunaan. Ideologi modernisme ini telah menekankan kuasa manusia dalam mencipta, membaiki dan membentuk semula persekitaran melalui bantuan ilmu sains, teknologi dan uji kaji partikel. Modernisme didefinisikan berdasarkan Oxford Dictionary sebagai modern character or quality of thought, expression or teknik, iaitu otak moden atau kualiti pemikiran, ungkapan atau teknik. Dengan kata lain, secara mudahnya, modernisme ini adalah merupakan sebuah proses perobatan cara berfikir yang tidak rasional dan menggantikannya dengan yang lebih rasional. Seterusnya, dalam fahaman Islam, kehidupan masyarakat moden perlulah disesuaikan dengan ajaran dari Al-Quran dan Hadis. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran dan Hadis menjadi petunjuk dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang juga meliputi kepercayaan, peribadatan dan pergaulan antara sesama manusia Islam. Selagi sesuatu perkara itu mengikut syariat Islam yang ditetapkan, modernisasi ini atau modernisme ini boleh diterima. Tetapi, berlainan dalam pandangan barat, mereka telah memilih untuk meletak kebergantungan terhadap kemajuan teknologi sepenuhnya tanpa campuran agama. Ini telah menjadi punca dalam kekurangan moral dalam masyarakat mereka. Seterusnya, terdapat 5 objektif bagi kajian ini. Pertama, mengenal pasti latar belakang ideologi modernisme. Melalui kajian ini, ia telah membolehkan kami mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang tepat dan benar melalui kajian ilmiah yang telah dilakukan. Ini secara tidak langsung telah melatih dan mendidik pemahaman kami dalam membuat satu kajian. Kedua, mengenal pasti kesan ideologi modernisme terhadap agama Islam di Malaysia. Dengan kajian ini, kami dapat mengetahui dan mempelajari dengan lebih mendalam tentang bagaimanakah pembawaan ideologi modernisme dalam kalangan masyarakat telah memberi kesan terhadap agama Islam, terutamanya di Malaysia. Tiga, mengenal pasti kelemahan ideologi modernisme. Setiap ideologi yang muncul pasti membawa kesan yang positif maupun negatif. Kajian ini telah membolehkan kami mengkaji secara terperinci tentang kelemahan ideologi modernisme ini. Keempat, menganalisis perbezaan ideologi modernisme dengan Islam. Melalui kajian yang bersifat menyeluruh ini, ia telah memberi ruang dan kesempatan bagi meneliti tentang perbezaan antara ideologi modernisme yang dibawa oleh masyarakat barat dengan fahaman yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Objektif yang terakhir, mengenal pasti dan mengaitkan ideologi dengan isu terkini seperti modernisme dalam membentuk kemajuan dari segi sains dan teknologi. Ia dapat memberi peluang kepada kami untuk mengkaji tentang kajian ideologi ini dengan perkembangan isu semasa. Dalam kajian modernisme ini, kami dapat mengkaji kaitannya dengan perkembangan dan kemajuan dari segi sains dan juga teknologi, terutamanya di Malaysia, dan bagaimana ia dapat memberi impak yang positif terhadap perkembangan di Malaysia.
Isi yang pertama yang akan dihuraikan ialah modernisme dan kemunculan dalam dunia barat dan Islam. Dalam isi ini, saya akan menghuraikan 4 daripadanya, iaitu latar belakang modernisme, kemunculan modernisme dalam dunia barat, kemunculan modernisme dalam dunia Islam dan pemikiran modernisme. Pertama, latar belakang modernisme. Ideologi modernisme ini muncul dari sekitar era Renaissance. Kemunculan modernisme dapat dilihat berlaku setelah satu peperangan telah berjaya ditamatkan apabila Perjanjian Westphalia ditandatangani sekitar abad ke-17. Beberapa perubahan telah berlaku dari segi nilai, amalan politik, sosioekonomi dan agama. Perubahan inilah yang dimaksudkan dengan pemodenan serta kemajuan. Modernisasi telah didefinisikan oleh Endang Saifuddin Ash'ari sebagai suatu proses aktiviti atau perubahan yang membawa kepada kemajuan dari segala aspek kehidupan. Ini termasuk perubahan secara asas mengenai susunan dan corak pemikiran masyarakat daripada statik kepada dinamik, dari bersifat tradisional kepada yang lebih rasional. Beliau telah mendefinisikan modernisasi merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh manusia ke arah kemajuan dan perubahan-perubahan yang berlainan dari keadaan sebelumnya. Kedua, kemunculan modernisme dalam dunia barat. Modernisme memang secara asalnya lahir di dunia barat yang ketika itu sedang melalui zaman kegemilangan, iaitu Renaissance, iaitu kira-kira selepas zaman pertengahan Eropah. Zaman inilah yang di mana pelbagai perkembangan ilmu telah berlaku secara pesat, maka lahirlah ideologi modernisme ini. Pada sekitar abad ke-18, gerakan modernisme muncul kesan daripada penindasan dan kezaliman gereja sistem feudal Eropah. Maka, di sini berlakunya satu gerakan intelektual dan kebudayaan kesan daripada ketidakadilan yang berlaku. Ideologi modernisme telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat barat. Bersumber dari peradaban Yunani, Romawi dan peradaban bangsa Eropah yang lain, terdapat juga nilai-nilai keagamaan Yahudi dan Kristian di dalamnya. Seterusnya, apabila pelbagai kemajuan teknologi barat telah berlaku, modernisme barat lebih bersifat materialistik dan sekular, dan ini turut lebih cenderung kepada berlakunya imoralitas. Imoralitas di sini bermaksud bahawa kurangnya pembawaan moral yang baik, tetapi lebih kepada perkara yang menghancurkan diri sendiri. Seterusnya akan dibincangkan kemunculan modernisme dalam dunia Islam. Seperti yang kita tahu, ideologi modernisme ini berkembang melalui pelbagai faktor dan antaranya ialah faktor geografi. Dan kerana itulah di dunia timur telah menerima perkembangan ideologi modernisme ini. Apabila modernisme ini telah berkembang ke dunia timur, iaitu dunia Islam, sedikit sebanyak telah mengubah penganutnya di dalam dari segi cara pemikiran dan gaya hidup mereka. Lahirnya modernisme Islam sebagai sebuah tindak balas sebahagian umat Islam yang telah terpengaruh dengan modernisme barat. Kemunculan modernisme dalam dunia Islam telah menimbulkan pelbagai persoalan. Antara persoalannya di sini adalah, adakah wajar mereka menolak pegangan modernisme sebulatnya bagi menjaga kemurnian Islam, atau perlukah mereka mengambil sebahagian yang mana bermanfaat sambil menjaga syariat Islam, atau adakah mereka perlu memastikan kemajuan Islam dan umatnya terus terjaga dengan menyerap modernisme barat secara kesemuanya. Maka di sinilah munculnya ilmuwan untuk membincangkan keharusan modernisme dalam Islam. Sebagai contoh ilmuwan adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang mengatakan bahawa modernisme barat yang masih mengikut syariat Islam boleh diambil sewajar dengan proses pengislaman atau islamisasi kemodenan. Ini semua bersesuaian dengan ajaran Islam yang kita boleh lihat
bahawa setiap perkara perlulah mematuhi syariat Islam supaya akidah terus terjaga. Akhir sekali, perkara yang akan dibincangkan di bawah isi modernism dan kemunculan dalam dunia barat dan Islam adalah pemikiran modernism. Asas pemikiran modernism adalah mengutamakan manusia sebagai pengantara antara untuk menjadikan kehidupan lebih baik melalui ilmu sains serta akal fikiran. Menurut Akbar S. Ahmad, modernism telah menjadi satu fasa terbaru dalam sejarah dunia dengan kepercayaan dalam sains mengatur sekularisme dan progres. Terdapat beberapa segi sudut yang boleh kita kaji melalui pemikiran modernism ini. Antaranya ialah pandangan asas terhadap kewujudan Tuhan. Ideologi modernism telah menyebabkan mereka yang berpemikiran modernism ini berpandangan bahawa Tuhan dipercayai tidak wujud dan ada setengah golongan lain yang sudah mempercayainya dahulu mula timbul keraguan terhadap kepercayaan mereka sendiri. Perkara ini amatlah bertentangan dengan Islam yang memerlukan kita meyakini sepenuhnya bahawa Allah sebagai Tuhan kita. Kesan daripada pemikiran modernism ini telah muncul satu fenomena gaya hidup yang dinamakan sebagai modernity. Modernity ini muncul ketika Revolusi Perancis. Modernity atau modernism selalu juga dikaitkan punyai kesamaannya dengan saintism. Hal ini demikian kerana saintism juga tidak mempercayai bahawa terdapat kuasa yang lebih besar dan kekal yang mencipta segalanya dan lebih merujuk segalanya kepada sains. Ini membuktikan bahawa modernity ini moden disama ertikan dengan sains yang lebih mengagungkan hasil dunia sains lebih dari ajaran agama. Pemikiran modernism ini dikuatkan apabila timbul satu sumber baru iaitu metod saintifik yang boleh membuktikan dan menguatkan usul mereka dalam uji kaji sains. Melalui pemikiran modernism ini jugalah telah muncul beberapa bentuk pemikiran. Antaranya ialah pemikiran seperti komunisme, sosialisme, kapitalisme, pragmatisme dan ism-ism lain. Secara umumnya di sini dapat kita lihat bahawa kebanyakan pemikiran modernism yang lebih meneraskan kepada gaya barat telah membawa kepada kekurangan moral, manakala pemikiran modernism Islam yang tidak melupakan pegangan agama berjaya memberi manfaat lebih kepada masyarakat. Mari kita ke isi seterusnya, iaitu kesan kemunculan ideologi modernism terhadap agama Islam di Malaysia. Setiap perkara tidak lari daripada mempunyai positif juga negatif. Jadi, mari kita lihat kesan positif dan kesan negatif kemunculan ideologi modernism ini. Pertama, mari kita lihat dari kesan positif ideologi ini. Ideologi ini telah membantu pembangunan dari pelbagai aspek. Sebagai contoh yang kita boleh lihat di sekeliling kita, bangunan-bangunan telah dibangunkan, bandar-bandar telah dibina. Ini semua adalah kesan positif bagi kemunculan perkembangan ideologi modernism dalam Malaysia. Seterusnya, ia juga memudahkan urusan seharian dengan adanya teknologi. Sebagai contoh, dengan mempunyai telefon bimbit yang mempunyai aplikasi tertentu, aplikasi ini berjaya mengingatkan kita bahawa telah masuk waktu solat apabila kita berada di tempat yang tidak mempunyai upaya untuk kita mendengar azan. Yang semestinya perubahan ini telah menjadikan sesuatu perkara
lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, ia juga membantu penerakaan ilmu dengan lebih mendalam. Seperti kita tahu, ilmu adalah amat penting dalam kehidupan. Dengan ideologi modernism telah mempengaruhi kemodenan dunia sekarang, penerakaan ilmu telah menjadi lebih mudah dan lebih meluas, yang secara tidak langsung menjadikan penerakaan ilmu lebih mendalam. Akhir sekali adalah keharusan Islam untuk berubah mengikut perubahan zaman. Ini dapat dibuktikan menurut ajaran Islam yang mengatakan bahawa perubahan adalah salah satu sifat normal manusia dan alam semesta dan merupakan salah satu sunnatullah. Berdasarkan firman Allah dari surah Al-Jathiyah ayat 13 yang bermaksud, ia memudahkan untuk kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, iaitu sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda iaitu yang membuktikan kemurahan dan kekuasaannya bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. Ayat ini memberi maksud bahawa perkara yang ada di bumi perlulah dimanfaatkan sebaiknya dengan cara menggunakan akal untuk melakukan perubahan supaya manusia sejagat dapat menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kedua adalah kesan negatif dari pembawaan ideologi modernism terhadap dunia Islam. Berdasarkan daripada pemikiran modernism sebelum ini, telah jelas bahawa mereka ini tidak mempercayai terhadap kewujudan dan Tuhan itu sendiri. Perkara ini sudah tentu membawa kesan negatif terhadap dunia Islam, yang dari segi Islam, penganutnya mempercayai tentang kewujudan Tuhan iaitu Allah yang Maha Esa. Perkara seperti ini telah melanggar kepercayaan umat Islam yang boleh dianggap sebagai murtad, di mana jika terus tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Kenyataan berikut membuktikan bahawa kesan negatif pembawaan ideologi modernism terhadap dunia Islam telah menjadikan mereka bersifat westernisasi dan sekular. Seterusnya, kesan negatif dari pembawaan ideologi modernism ini telah menyebabkan bersifat materialistik kerana lebih mementingkan duniawi. Hal ini boleh dibuktikan dengan perkara seperti kewujudan telefon bimbit telah mengganggu kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Telefon bimbit boleh membawa 1001 kebaikan juga 1001 keburukan. Sebagai contoh, dengan adanya telefon bimbit akan menyebabkan kita lara, dan bila perkara ini jadi, kita boleh meninggalkan perkara yang wajib dalam agama Islam. Perkara ini membawa kelalaian dan menyebabkan penghayatan Islam kita kurang. Selain daripada itu, ia juga menolak nilai-nilai manusia. Nilai-nilai manusia yang dimaksudkan di sini adalah sebagai contoh sifat berkemanusiaan serta empati terhadap manusia lain. Dengan hilangnya sifat ini, maka terjadinya beberapa kejadian yang menganggap manusia hanyalah sebuah bahan ujian bagi menyelesaikan eksperimen mereka. Ini semua adalah akibat daripada terlampau obses dengan pengajian sains dengan menggunakan akal fikiran sahaja yang mereka anggap sebagai sebuah gerakan modernism. Akhir sekali, kesan negatif pembawaan ideologi modernism dalam dunia Islam telah berlaku perlawanan radikal untuk melawan kewujudan Tuhan dan agama. Perkara ini telah menjadikan situasi lebih buruk kerana terdapat pernyataan di mana setiap bangsa yang memberi sokongan terhadap ideologi modernism dianggap sebagai bangsa maju, manakala yang sebaliknya dianggap sebagai bangsa yang mundur.
Hal ini telah memberi sebuah impak yang besar ke dalam dunia Islam kerana dunia Islam tidak menyokong sepenuhnya ideologi ini bagi mematuhi syariat Islam. Seterusnya, kelemahan ideologi modernism. Kelemahan ideologi modernism terdapat 3 yang akan dibincangkan. Pertama, penolakan sistematik huraian secara sederhana. Modernisasi telah mempengaruhi setiap perkara yang terjadi dan bakal terjadi. Seperti sesuatu keputusan perlu dilakukan dengan wujudnya fahaman modernism, setiap perkara yang dibincangkan perlulah melalui proses yang kompleks dan juga memerlukan huraian yang teliti dengan melakukan pelbagai kajian dan hipotesis. Masyarakat Barat menolak penerimaan sistematik huraian yang sederhana dan tidak berasas kerana bagi mereka perlu proses yang kompleks ini bagi mengukuhkan kefahaman mereka. Ini telah menyukarkan sesuatu proses untuk melakukan keputusan tentang suatu perkara. Kedua, bersifat sekularisme. Falsafah modernisme yang dibawa oleh fahaman Barat telah mempengaruhi masyarakat untuk bersifat sekular. Dalam fahaman ajaran Islam, mereka dikategorikan sebagai golongan bid'ah yang mungkar dengan agama dan bertuhankan hawa nafsu. Ringkasnya di sini, ia telah merobohkan wajah agama yang sebenar dan asli dan lebih dikenali sebagai mewujudkan agama baru yang bernama World Theology. Berdasarkan fahaman mereka di sini, modernisasi yang berlaku mereka anggap mereka mampu untuk mencipta teknologi yang canggih hingga dapat mengatasi kuasa Maha Pencipta. Mereka anggap semua benda adalah terasing sifat agama dan kepercayaan kepatangan dengan Tuhan. Ini membuatkan fahaman modernisasi mempunyai aspek kelemahan jika kita lihat dari segi fahaman Barat. Akhir sekali, bersifat westernisasi dan materialistik. Westernisasi di sini didefinisikan sebagai sebuah arus besar yang dibawa oleh masyarakat Barat dan mempunyai jangkauan politik, sosial, kultural dan teknologi. Westernisasi wujud dari konspirasi Kristian Zionis kolonis terhadap umat Islam. Materialistik pula adalah sifat yang melebihkan perkara duniawi lebih dari segalanya. Westernisasi ini telah mempengaruhi masyarakat beragama Islam untuk mengikuti dan menjadi kebarat-baratan. Perkara ini amatlah tidak patut dalam agama Islam. Hai kawan-kawan, mari kita lihat perbezaan ideologi modernisme Barat dan Islam. Bagi masyarakat Barat, mereka lebih menjurus kepada sekular dan westernisasi. Ia juga beranggapan bahawa sains dan teknologi adalah Tuhan, lantas menolak ajaran agama dan tidak mementingkan penjagaan moral. Mereka juga bersifat materialistik. Bagi masyarakat Islam pula, mereka merujuk kepada konsep Al-Quran dan As-Sunnah, hadis dan juga ijtihad, dan bersifat maju ke depan dengan menitik beratkan garis panduan Islam dan perlu membawa manusia ke arah yang lebih baik. Mari kita mengenal pasti dan mengaitkan ideologi dengan isu terkini seperti modernisme dalam bentuk kemajuan dari segi sains dan teknologi. Yang pertama ialah teknologi dan sains dalam pengawalan wabak COVID-19, iaitu dengan penciptaan aplikasi MySejahtera. Aplikasi ini membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri dan mengesahkan status kesihatan apabila melawat ke suatu tempat. Ini membantu individu untuk mendapat bantuan kesihatan dan juga tindakan awal yang perlu diambil. Aplikasi ini juga membantu pihak kerajaan dan KKM untuk memutuskan rangkaian jangkitan dan mendapatkan kontrak rapat pesakit COVID tersebut. Yang kedua ialah penciptaan teknologi hijau. Ia ialah penciptaan teknologi yang mampu memelihara alam sekitar. Ia juga mampu meminimumkan kesan negatif aktiviti manusia terhadap muka bumi. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah telah melarang manusia untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Yang ketiga ialah penciptaan vaksin.
Vaksin adalah perupakan strain DNA virus yang telah dilemahkan dan dimatikan sebelum disuntik kepada manusia. Ia bukanlah dianggap sebagai bergantung harap selain daripada Allah, tetapi sebagai satu usaha bagi melindungi diri dan masyarakat daripada ancaman penyakit. Ia merupakan salah satu modernisasi yang diharuskan kerana faktor kesihatan dan kelangsungan hidup. Dalam agama Islam, ia ialah diharuskan selagi ia berlandaskan syariat dan tidak membawa kesan buruk kepada masyarakat. Penghasilan vaksin ini adalah bertujuan untuk memastikan individu imun terhadap sesuatu penyakit. Kesimpulannya, modernisme bukanlah sesuatu pemikiran yang hanya membawa impak negatif. Ia juga banyak menyumbang kepada perkembangan kemodenan dan kemajuan agama dan negara selagi ia berlandaskan ajaran Islam dan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Modernisasi adalah digalakkan di dalam Islam, tetapi yang dilarang ialah mengidentitikan kemodenan Barat. Sekian, terima kasih daripada saya Diana dan Isha.